Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Dr. Nurul Fardini binti Zakaria. Kumpulan kami merupakan kumpulan yang pertama akan membentangkan satu analisis data dan interpretasi dalam kajian sikap dan kefahaman terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh. Nama saya Nur Akira binti Zuraini. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu objektif kajian, persoalan kajian, teori kajian dan kerangka kajian. Objektif kajian ini ialah untuk menganalisis sikap terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti sejauh manakah kefahaman terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh. Yang ketiga ialah untuk mengkaji perbezaan sikap terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh. Seterusnya ialah persoalan kajian. Terdapat dua persoalan kajian dalam kajian ini. Yang pertama ialah apakah sikap dan perasaan mahasiswa terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh, dan sejauh manakah pemahaman terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Paguh. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Pemboleh kajian kualitatif adalah bebas dimanipulasi, di mana pengkaji menggunakan borang soal selidik atau dipanggil sebagai Google Form secara atas talian. Dapatan analisis daripada kaedah kualitatif ini telah dianalisis secara inferensi, di mana pengkaji menggunakan software Atlas-T. Yang kedua ialah terdapat dua pemboleh ubah bagi kajian kuantitatif, yang mana pertama adalah pemboleh ubah bersandar bergerak balas dan pemboleh ubah bersandar sahaja. Menggunakan kaedah yang sama seperti kaedah kualitatif, iaitu borang soal selidik secara atas talian, dapatan kajian ini telah dianalisis secara deskriptif, yang mana pengkaji menggunakan software SPSS versi 26. Seterusnya ialah responden kajian diambil daripada bukan kebarangkalian dan teknik persempelan secara kebetulan. Kepentingan kajian ini oleh itu terdapat tiga kepentingan kajian, antaranya ialah akademik, yang mana kajian yang dijalankan ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada pengkaji akan datang. Kedua ialah teori, yang mana pengkaji berharap kajian ini mampu mengembangkan lagi pengetahuan dalam konsep dialek, dan yang terakhir ialah praktikal, yang mana pengkaji berharap kajian ini mampu memberi galakan kepada pengkaji lain untuk melaksanakan kajian dialek dengan lebih mendalam pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Ani Zayani. Baiklah, nama saya Ani Zayani binti Zulisham, dan seterusnya saya akan membentangkan mengenai latar belakang responden kualitatif. Soal selidik telah dijalankan ke atas 50 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa Hub Pendidikan Paguh yang berasal dari negeri utara, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Pengkaji telah menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh para responden yang baiklah, saya akan teruskan dengan dapatan kajian kualitatif bagi Rajah 1 dalam persepsi terhadap rakan-rakan. Kebanyakan 50 orang responden telah memberi jawapan yang sama ataupun lebih kurang, dan data ini kami mentafsirkan dengan menggunakan aplikasi Atlas-T. Terima kasih kepada Ani Zayani atas pembentangan beliau. Seterusnya saya akan meneruskan dengan pembentangan latar belakang responden kuantitatif, iaitu maklumat mengenai latar belakang responden secara umum berdasarkan jantina, universiti dan pengaruh dialek utara. Yang pertama,
jantina. Responden yang kami ambil ialah seramai 50 orang, iaitu 26 responden lelaki, 24 responden perempuan daripada Universiti 21 daripada UIA Pagup, 16 orang daripada UTHM dan 13 orang daripada Politeknik Tun Syed Nasir. Dan pengaruh dialek yang kami lihat daripada responden ialah 12 responden dipengaruhi dialek mereka daripada 11 bapa, manakala 13 responden pula dipengaruhi dialek mereka daripada ibu, dan 25 responden mendapat pengaruh dialek mereka daripada kedua-dua belah ibu bapa. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai dapatan kuantitatif, iaitu saya telah membuat 3 analisis: data kebolehkepercayaan, analisis ANOVA, analisis frekuensi dan analisis cross-tabs. Saya telah membuat analisis data kebolehpercayaan ini untuk melihat kebolehpercayaan soalan-soalan yang telah dilakukan oleh pengkaji. Analisis yang telah dijalankan untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan Crossback alpha yang didapati nilainya ialah 0.918, iaitu satu nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Dan seterusnya ialah saya telah melakukan analisis ANOVA. Kajian ini telah menggunakan one way ANOVA, iaitu dengan hipotesis nol tiada perbezaan signifikan bagi sikap terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Pagup. Kami telah memfokuskan analisis ANOVA ini untuk melihat perbezaan sikap mahasiswa terhadap dialek utara. Di bawah dapat dilihat contoh analisis ANOVA, iaitu saya hanya mengambil soalan yang pertama. Saya menggunakan dialek utara di kampus. Dapat dilihat di sini nilai signifikan untuk soalan ini ialah tinggi, iaitu melebihi daripada 0.05. Seterusnya, saya telah melakukan analisis frekuensi, iaitu analisis frekuensi ini untuk melihat sikap mahasiswa terhadap dialek utara. Dan begitu juga dengan analisis cross-tabs dijalankan untuk mengenal pasti sejauh manakah kefahaman terhadap dialek utara dalam kalangan mahasiswa di Hub Pendidikan Pagup. Di sini dapat dilihat saya hanya mengambil satu soalan untuk cross-tab dan frekuensi sebagai contoh. Pengkaji telah menanyakan kefahaman kepada mahasiswa tentang istilah segan. Tapi di sini dapat dilihat istilah segan ni telah menyebabkan ada perbezaan kefahaman, iaitu ada setengah daripada mahasiswa memahami segan ini sebagai malu, manakala ada lagi mahasiswa yang lain memahami bahawa istilah segan ini sebagai malas. Dia terdapat perbezaan kefahaman kerana mungkin daripada perbezaan daerah negeri daripada utara masing-masing. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai perbincangan, iaitu sikap terhadap dialek, perbezaan sikap terhadap dialek dan kefahaman terhadap dialek. Yang pertama, berdasarkan hasil dapatan, mahasiswa tidak berasa malu bertutur menggunakan dialek utara kerana itu merupakan jati diri mereka dan merasakan dialek itu sebagai satu perkara yang unik. Walaupun begitu, penggunaan dialek telah memberikan kesan terhadap hubungan mahasiswa bersama rakan-rakan. Hal ini kerana rakan-rakan bukan dari negeri utara mengalami kesukaran ketika berkomunikasi dengan mahasiswa yang menggunakan dialek utara, dan mahasiswa menjadi regang dengan rakan-rakan mereka akibat menggunakan dialek utara tersebut. Namun begitu, terdapat juga kesan positif penggunaan dialek utara bersama rakan-rakan bukan dari negeri utara, iaitu rakan-rakan mahasiswa mudah terpengaruh dengan dialek utara dan menyebabkan mereka mempunyai sifat ingin mencuba ataupun mengajuk cara bertutur dialek utara. Seterusnya ialah perbezaan sikap terhadap dialek.
Hasil dapatan memaparkan tiada perbezaan signifikan sikap mahasiswa terhadap dialek utara. Analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai sikap yang positif terhadap dialek utara dan tidak mempunyai perbezaan yang ketara antara mahasiswa daripada ketiga-tiga universiti yang telah dipilih oleh pengkaji. Dan kefahaman mahasiswa terhadap dialek utara dapat dilihat daripada hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai tahap kefahaman yang tinggi terhadap istilah-istilah dialek utara, walaupun terdapat beberapa mahasiswa yang mempunyai perbezaan kefahaman terhadap beberapa istilah. Itu saja daripada saya. Teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, kita bergerak kepada kesimpulan, implikasi dan cadangan kajian. Kesimpulan kajian yang telah kami dapati ialah penggunaan dialek utara dalam kalangan mahasiswa Hak Pendidikan Paguh, Johor ini aktif digunakan oleh mahasiswa yang berasal dari negeri utara, misalnya Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Hal ini dikatakan. Yang terakhir ialah rujukan. Terdapat 8 rujukan yang pengkaji gunakan dalam kajian ini. Antaranya ialah jurnal artikel atas talian, buku dan kamus. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.